Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma antalaha. Ya Allah, kaulah baginya segala perkara. Ya Allah, kaulah baginya segala masalah. Ya Allah, kaulah baginya segala qada dan qadar. Walau azumat, sekalipun ia susah, farrijha, korunkai ia ya Allah, bifadli, dengan kelebihan dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, kau berkatilah keberadaannya kami dalam bulannya Rejab, hidupnya kami dalam bulannya Rejab, bernafasnya kami dalam bulannya Rejab, dan pengajiannya kami dalam bulannya Rejab, dan ibadahnya kami dalam bulannya Rejab. Ya Allah, kau sampaikan kami pula dan berkati kami lagi dalam bulannya Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan mudah-mudahan kau sampaikan kami kelak, diri kami, roh kami, batin kami, sir kami, akal kami, minda kami, seluruh jiwa kami ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kepada semua yang beri salam daripada Singapura, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lama Beranda Batu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafak dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala, kerana hari ini kita dipertemukan pada Yaumil Jumu'ah, hari yang penuh dengan keberkatan, hari yang penuh dengan kerahmatan, hari yang penuh dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hari ini merupakan penghulu bagi segala hari, ayuh bersama-sama kita berazam untuk memperbanyakkan bersolawat ke atas baginda Nabi SAW. Jangan lupa potong kuku, buang bulu, dengan niat ingin membesarkan sunnah Nabi, perbuatan Nabi, akhlak Nabi SAW. Baik. Jadi, sebelum kita nak meneruskan bicara ataupun hashtag santapan rohani kita pada pagi ini, seperti biasa, apa khabar anda pada pagi ini? Bantu saya jawab di ruangan komen, agar saya suka tuan-tuan update dalam keadaan istiqamah, dan saya suka kalian update dalam keadaan rasa benda itu, supaya apa? Kematian itu pasti. Hidup ini satu titian perjalanan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hari Jumaat ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan menyambung hashtag santapan rohani, supaya keyakinan tuan-tuan untuk terus-menerus bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Jumaat ini menghasilkan lagi keyakinan yang banyak. Kadang-kadang tuan-tuan tulis kejap dekat ruangan komen. Afwan. Tulis kejap tuan-tuan di ruangan komen. Kita ni, dia dua saja mengaji ni. Kadang-kadang benda yang kita belum buat, kita nak buat. Satu. Kadang-kadang benda yang kita dah buat, tapi keyakinannya tak hebat. Saya ulang balik. Hidup kita ni, kadang-kadang benda yang kita belum buat, bila kita belajar, aku rasa nak buat lah. Satu. Yang kedua, kadang-kadang benda kita dah buat, tapi bila ilmunya sedikit, kita tak rasa benda tu hebat. Jadi sempena dengan keberkatan Yaumil Jumu'ah, atau bahasa Melayu hari Jumaat, pada hari ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan membahaskan satu nasihat daripada Abu Bakar Ash-Shibli berkenaan munajat dan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi, afwalakum, tulis di ruangan komen apakah nasihat yang kita nak dengar pada hari ini untuk kita ambil kefahaman, untuk kita ambil keyakinan, untuk kita amalkan seharian kita pada hari ini. Tulis berkenaan munajat dan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bi barakati 'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif, tuan pengarang kitab ini, yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani, dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapa calon-calon dia? Tuan-tuan lah, saya lah, kita lah. Sebab Allah Ta'ala pilih kita dengar baca kitab ni, maka kita lah calon-calon dia. Amin ya rabbal alamin. Dan harap tu perlu, tapi takut pun perlu. Takutlah ya Allah. Dan harap tu perlu, takut tu pun perlu. Kerana rojak dan khauf, takut dan harap benda yang seperti sayap, kata ulama. Seperti sayap. Nak naik lagi tinggi, kena ada sayap. Dah sampai tinggi, nak turun ke bawah pun memerlukan sayap. Qala Abu Bakar Asy-Syibli radhiyallahu anhu dalam satu munajatnya, Ilahi, inni uhibbu an ahaba laka jami'a hasanati ma'a faqri wa du'fi. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahabali jami'a sayyiati ma'a ghinaka maulaya anni. Dah. Apa munajat dia? Baik, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen. Tak sempat tulis pun tak apa, selagi saya minta admin bantu. Wahai Tuhanku, sungguh aku suka mengaturkan kepadamu, sungguh aku suka mengaturkan kepadamu seluruh kebaikanku dalam keadaan fakir, dan mengakui kelemahanku. Dapat tulis? Sambung lagi. Maka bagaimana lagi engkau, oh Tuhanku, tidak suka menganugerahkan kepadaku seluruh keburukanku berikut kemahakayaanmu untuk tidak menyeksaku. Sudah ni, kalau bapak-bapak wali macam ni lah tuan-tuan. Dah? Ajib. Itu baru terjemahan bahasa Melayu tuan-tuan. Dah, kalau kita yang mahir bahasa Arab ni, saya dak lah. Kalau kita baca uslub ataupun cara dia tulis Arab tu pun berseni dah. Saya baca balik. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku suka mengaturkan kepadamu seluruh kebaikanku dalam keadaan fakir dan mengakui kelemahanku. Dah. Maka bagaimana lagi engkau ya Allah tidak suka menganugerahkan kepadaku seluruh keburukanku berikut kemahakayaanmu untuk tidak menyeksaku. Baik. Tak faham lagi? Tak apa. Kita baca syarah. Kefakiran di sini diartikan dengan keperluan untuk memperolehi kebaikan, dan kelemahan dimaksudkan dengan kelemahan dalam memperbanyakkan ibadah. Sedang permohonan agar tidak diseksa disebabkan kerana sesungguhnya keburukan dan kejahatan hamba itu tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Seperti mana juga sebarang kebaikan juga tidak akan menguntungkannya. Okey, apa makna dia tuan-tuan? Dengar dah. Dalam syair ni dia kata apa? Syair, sebenarnya syair ni syair. Dia tengah baca, dia baca syair dah. Buai laju laju sembah dengan Allah Taala. Dia kata, wahai Tuhanku, dah, macam mana aku tak mengatur kau, suruh buat aku begini. Sebab apa? Sebab hakikatnya aku ni lemah. Dah, aku ni fakir. Kalau aku suruh kau buat apa-apa kepada diri aku,
Maka dari situ apa dia? Aku akan nampak kebesarannya dirimu, ya Allah. Dan terima kasih kepada El Humaira. Saya ulang balik. Wahai Tuhanku, macam mana aku tak mengatur kau, suruh aku buat macam ni, macam ni, macam ni. Mengatur tu macam mengarah lah. Dan, ya Allah, macam mana aku tak mengarah kau, suruh berikan kepada aku begini, begini, begini. Sebab apa? Sebab aku ni fakir. Aku ni lemah. Maka layaklah aku minta kepada engkau, ya Allah, kau bantu aku macam ni. Kau bantu aku macam ni. Kau bantu aku yang macam ni. Bantu aku, ya Allah, buat macam ni. Jadi maknanya, bila mula dia minta kepada Allah, dia munajat kepada Allah dengan cara begitu, untuk apa? Dia menampakkan kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maksud mengatur sini bukan mengarah. Bukan mengarah. Tetapi kita nak pastikan bahawa betul aku ni fakir. Kan kita ni lemah. Bila kita ni lemah, tuan-tuan, layak tak kita minta dengan Allah Ta'ala untuk bantu kita? Jawab sekejap di ruangan komen. Sebab tu kena faham uslub bahasa dia. Bila kita dah tahu kita ni lemah, dah tahu kita ni fakir, dah tahu kita ni hina, dah tahu kita tak ada daya upaya, layak atau tidak kita minta. Bahasa kitab ni mengatur. Bahasa kita ni seolah-olah macam memaksalah kita mengatur. Dulu mengaji di petani ni kata mengatur ni macam menyuruh lah. Buat ni, buat tu. Mengatur. Faham tak? Kita mengatur Allah. Ya Allah, aku nak buat ni, ya Allah, tolong aku. Ya Allah, aku nak semayang ni, ya Allah, tolong aku. Layak ke tidak? Layaklah. Kita bukan paksa Allah, kita bukan mengarah Allah. Tetapi sebab aku ni fakir, aku ni lemah, aku ni la haula, tak ada daya upaya, layak, ya Allah, bantu aku, ya Allah. Itu dia syair dia. Satu. Lepas tu yang kedua dia apa pula? Ya Allah, tidak suka. Bagaimana engkau tidak suka menganugerahkan kepadaku seluruh keburukanku, ya Allah. Tu benda-benda buruk yang aku buat tu, ya Allah. Mudah-mudahan dia pula mengarah kepada Allah Ta'ala untuk tak suka kepada benda itu. Supaya apa? Supaya kita tidak diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam ni, tuan-tuan, merupakan kalam syair. Kalam syair. Di sini apakah ilmu yang kita boleh dapat? Maknanya begini. Dalam kehidupan kita sementara ni, tuan-tuan, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kadang-kadang kita memerlukan kata-kata semangat ataupun doa-doa yang ringkas, zikir-zikir ataupun syair-syair yang boleh membantu kita memudahkan perjalanan kehidupan ataupun seharian. Lebih-lebih lagi bila mana kita kenal dengan dosa. Betul? Bila rasa berdosa je, baca syair. Ya Allah. Dan kan bagus, ya Allah, kalau kau tak suka kepada dosa-dosa yang aku buat. Sebab apa? Sebab kita takut. Kita takut bahawa engkau akan mengazabku atau menyeksaku kelak. Jadi maknanya di sini, antara tips ataupun cara, tuan-tuan, untuk kita sentiasa asyik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antaranya apa? Ialah kita menghidupkan kalam-kalam yang membawaki kepada keyakinan-keyakinan yang begitu indah. Jelas ke jelas? Sebagai contoh lagi. Sebahagian orang yang mulia telah memberikan ijazah kepadanya agar membaca 7 kali dari 3 bait Bahar Wafir, yakni nama sebuah syair, setelah solat Jumaat seperti berikut. Kepada kaum muslimin ataupun muslimat boleh baca lepas solat Jumaat. Cuma muslimat tak pergi solat Jumaat lah. Kalam ni dah biasa kita dengar. Sekurang-kurangnya baca 3 bait. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi wa amilni muamalatal karimi wasabbitni ala nahjil qawimi. Saya baca balik. Jom ala-ala kita baca bersama-sama 3 kali. Supaya munajat ini membantu kita dalam nak memberi kepada hati kita sedikit ketenangan.
Sebab kita kan baca tajuk berkenaan munajat dan mohon keampunan. Dan jadi hidup kita ni perlu munajat-munajat begini. Sebagai contoh, setiap pagi hamba mengajak tuan-tuan membaca Ratibul Atas. Dan dalam Ratibul Atas tu ada satu doa yang begitu simple. Bila sampai kata wa ala kulli niyatin salihah, dan di atas tiap-tiap niat yang baik, dan di atas tiap-tiap niat yang baik. Sampai part tu nak baca apa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan kepada kamu segala perkara, masalah, qada dan qadar yang engkau lebih tahu daripada aku. Itu dipanggil munajat. Dah. Dia seumpama dengan doa. Cuma saya ulang balik, kenapa munajat ni penting? Tulis kejap dekat ruangan komen. Tuan-tuan, munajat ni dia seumpama dengan doa, tapi munajat ni dia lebih kepada bagaimana kita nak mengenali sesuatu, sama ada mengenali Allah atau mengenali diri. Itu dipanggil munajat. Sebagai contoh, ilahi lastulil firdausi ahla, wahai Tuhanku, aku ni bukan ahli syurga Firdaus. Menunjuk kepada diri. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi aku ni ya Allah, tak kuat nak masuk neraka jahim ya Allah. Fahamli taubatan waghfir zunubi, maka terimalah taubatku ya Allah, dan ampuni segala dosa-dosaku. Fa innaka ghafiruz zambil azimi, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun segala dosa-dosa besar. Ini munajat. Wa amilni muamalatal karimi, perlakukanlah diriku dengan perlakuan orang yang mulia. Wasabbitni ala nahjil qawimi, dan tetapkanlah aku di jalan yang lurus. Ini contoh munajat. Supaya bila kita baca munajat ni tuan-tuan, kita bukan saja dapat merendahkan diri kita, tetapi mudah-mudahan munajat ini dapat memberi kepada kita satu impak ataupun kesan bagaimana hati kita nak berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, hamba berada di Subes, Subang Bistari. Khair. Baik. Cerita buat munajat ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak tak saya share satu munajat yang sering. Ni munajat ni agak mahal. Tapi tak apalah. Sebab berbetulan kita bicara tajuk munajat. Saya nak bagi contoh agar tuan-tuan nampak gambaran. Dia munajat ni bukan macam doa, tapi munajat itu kadang-kadang terdapat dalam isi doa. Namun bila sebut munajat ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang paling penting, apakah fokus yang kita nak capai? Apakah fokus yang kita nak capai? Sebagai contoh, munajat sebelum berdoa. Yang pernah attend contoh program nak bagi solat ke, atau program interaktif kita solat ke, tuan-tuan dah hafal ke munajat sebelum berdoa? Munajat ni tuan-tuan very powerful. Sebab apa? Macam mana dia mengajar kepada kita satu keyakinan berkenaan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya akhi, syukran jazilan khair. Syukran jazilan khairul jazak. Baik, saya ulang balik. Badrul Syam bagus dah hafal. Yang lain, cuba tulis di ruangan komen. Kalau nak, saya bantulah. Kalau tuan-tuan nak tengok munajat ni power tak power, ingat prinsip saya mudah. Sesuatu keyakinan itu takkan datang melainkan tuan-tuan buat dulu. Dan sesuatu keyakinan itu takkan hadir melainkan kalian buat tindakan. Bagus Aisyah. Tu Salihah dah hafal. Yang lain, siapa lagi yang masih tak tahu munajat sebelum berdoa? Supaya munajat itu bagaimana satu konsep ataupun satu kaedah ataupun satu amalan praktikal yang perlu kita lakukan sebelum berdoa untuk kita nak meyakini bahawa doa tu pasti kabul. Untuk kita lebih yakin doa tu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus Ramlah Umar. Noraini Yusuf dah hafal. Kalau dah hafal belaka tak payah bagilah. Ada seorang kata tak tahu Norini. Yang lain, ada yang tak tahu, tulis di ruangan komen untuk saya bantu.
Mat Nur dalam proses pembelajaran tahniah yang berada di Instagram, pernah dengar tak munajat sebelum berdoa? Munajat ni tuan-tuan satu proses pengenalan. Dah? Kalau tuan-tuan buat, Riana kata tak tahu, bagus. Yang lain seorang lagi, cukup 3 orang saya bagi ilmu ni. InsyaAllah Rosita Hamid dia kata tak tahu. Baik, insyaAllah cukup 3 orang saya kongsi. Munajat ni tuan-tuan ialah satu amalan tuan-tuan cuba buat sebelum berdoa. Kenapa munajat ni penting? Isu dia sebab kadang-kadang kita tak betul-betul kenal Allah Ta'ala dari segi sifatnya, perbuatan dia, asma' dan sebagainya. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, bila tak kenal, kita tak ulang-ulang sebut. Bila tak kenal, kita tak ulang-ulang sebut. Bila tak ulang-ulang tuan-tuan, akhir sekali apa berlaku? Bukan keyakinan makin masuk. Jawapannya, keyakinan makin pudar. Pudar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, kepada fans yang lama, tolong bantu saya tulis nanti di ruangan komen. Jangan tulis sekarang, saat lagi. Bila saya dah habis baca, sebab saya yakin circle yang lama ramai dah hafal. Zaitun Mambung, dah 5-6 orang dah kata tak tahu. Yang di IG My Hazi pun tak tahu. Bagus, insyaAllah saya share. Munajatnya begini. Dah, sebelum tuan-tuan nak angkat tangan berdoa, sebelum nak meminta kepada Allah Ta'ala, lebih lagi malam qiyam dan sebagainya, bangun tengah-tengah malam nak berdoa. Ingat, berdoa ni boleh buat bila-bila masa dah. Tak kira kalian uzur ke, tak uzur ke, bila-bila masa boleh berdoa. Berbeza dengan ibadah solat. Kalau uzur tak boleh solat. Tapi kalau uzur, boleh berdoa. Boleh berzikir dan sebagainya. Baik. Mulakan dengan angkat tangan. Angkat tangan, mulakan dengan kalam munajat. Munajatnya bagaimana? Yang tak payah tulis dulu. Kalau tak sempat tulis, nanti insyaAllah ada circle kami yang ramai akan bantu kalian untuk menulis. Copy paste saja nanti. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku yakin Engkau Tuhan yang maha mengetahui. Ya Allah, ya Tuhanku, aku yakin Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui. Dahulu pun kau tahu, sekarang pun kau tahu, akan datang pun kau tahu. Dahulu pun kau tahu, sekarang pun kau tahu, akan datang pun kau tahu. 2. Perkara yang aku tahu, engkau tahu. Perkara yang aku tidak tahu, engkau terlebih tahu. Saya ulang balik. Perkara yang aku tahu, engkau tahu. Okey. Perkara yang aku tidak tahu, engkau terlebih tahu. Dalamnya ayat dia. 3. Zahirku, engkau tahu. Dan batin aku, engkau lebih tahu. Zahir aku, engkau tahu. Dan batin aku, engkau terlebih tahu. 4. Namun, tiada tempat yang lain untuk aku berdoa, melainkan kepadamu jua. 5. Namun, tiada tempat yang lain untuk aku berdoa, kepadamu jua. Aku nak minta juga, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca doa. Baik. Sekarang ni, sebelum saya nak syarah, bagi tuan-tuan yang first time dengar munajat ni, dipanggil munajat sebelum berdoa. Satu proses yang powerful, yang kalau tuan-tuan praktik, kalau tuan-tuan buat, kalau tuan-tuan amalkan, tak payah kata dah setahun 2 tahun. Tuan-tuan yang first time dengar hari ni, agak-agak dulu belum yakin. Apakah perasaan yang timbul bila mana sebentar nanti kalian nak berdoa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jawab sekejap di ruangan komen. Ni, biasa kita mulakan dengan selawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baca doa. Betul, tak ada salah. Masalah sekarang ni, kita nak berdoa kepada Allah Jalla wa ala, Tuhan yang zat wajibal wujud,
Laisa kamislihi syai'un fil ard. Dah? Wala fis sama'. Yang adanya Tuhan bila makan wa bila zaman. Itu i'tiqad yang kita pegang. Namun, kadang-kadang bila munajat ni kurang dalam nak mengenali Allah Ta'ala, maka saya nak tanya tuan-tuan, cuba jawab sekejap dekat ruangan komen. Apakah pandangan tuan-tuan, perasaan tuan-tuan yang first time dengar munajat tadi? Terima kasih Dayang Badariah dan semua circle yang membantu. Norini kata Allah Ustaz nak amalkan terus. Allah, dah belum habis lagi nak amal. Bagus. Yang lain cuba repeat, cuba beri feedback tuan-tuan. Saya ulang balik. Simple je. Angkat tangan munajat sekejap. Ya Allah, ya Tuhanku. Dah, aku yakin kau Tuhan yang maha mengetahui. Oh ni tuan-tuan, benda ni dia zas. Dia zas kepada hati kita terus. Dah, agar kita meyakini bahawa Tuhan tu tahu. Jangan anggap Tuhan tu bodoh. Ini kadang-kadang doa ni bila tak yakin dengan sifatnya Tuhan, tidak membawaki kepada perubahan yang begitu besar. Ya Allah, ya Tuhanku, aku yakin kau Tuhan yang maha mengetahui. Betul. Dahulu pun kau tahu. Sekarang pun kau tahu. Akan datang pun kau tahu. Tuan-tuan, kalau betul-betul yakin, sampai part tu, nak baca doa macam mana ni? Allahumma salli wa sallim. Betul ke betul? Baru ayat nombor 2. Dahulu pun kau tahu. Sekarang pun kau tahu. Akan datang pun kau tahu. Betul? 2. Okey. Yang ketiga, Badrul Syam, saya mula-mula dengar keluar air mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu pula apa ayat dia? Ya Allah, perkara yang aku tahu, engkau tahu. Perkara yang aku tak tahu, engkau terlebih tahu. Tuan-tuan, ayat ni kunci dia besar. Maaf dah. Betul tak? Tuan-tuan kalau nak berdoa, tuan-tuan akan minta benda yang tuan-tuan tahu dan ingat sahaja. Itu secara logikalnya. Tuan-tuan nak berdoa, nak minta kepada Allah, tuan-tuan akan minta benda yang tuan-tuan ingat dan benda yang tuan-tuan tahu. Betul? Perkara yang tuan-tuan tak ingat, perkara yang tuan-tuan tak tahu, tuan-tuan tak akan minta dalam doa. Betul? Tapi tuan-tuan jangan lupa, Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu benda yang anda tak ingat dan benda yang anda tak tahu. Allahu Akbar. Meliputi. Dah? Munajat tadi meliputi. Kata makna, tengok pengalaman dia orang yang dah pernah buat. Dia kata lebih confident untuk berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Rayana. Yang ketiga apa dia? Dah lah kita kata, dahulu kau tahu, sekarang pun kau tahu, akan datang pun kau tahu. Itu munajat dia. Baca pula lagi. Ya Allah, benda yang aku tahu pun kau tahu. Benda yang aku tak tahu, kau terlebih tahu. Sudah nak doa macam mana ni? 3. Ya Allah, zahir aku pun kau tahu, batin aku pun kau tahu. Lagi dalam. Tapi ya Allah, tak ada tempat yang lain untuk aku berdoa melainkan kepadamu jua ya Allah. Aku nak doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan cuba buat proses ni. Lakukan senantiasa. Dah? Kalau ada waktu yang panjang untuk kalian bermunajat dan berdoa, amalkan kaedah ini. Nescaya insya-Allah, sekiranya diizinkan dibuka kepahaman yang jelas, tuan-tuan akan mula rasa hebatnya munajat ini kerana kehebatannya terdapat dalam makrifah, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Dah? Siti Nur Aisyah, masya-Allah, terasa deep munajat doa ini walaupun dah dengar banyak kali. Bila diamalkan lagi susah nak cakap. Betul Aisyah. Dah? Badrul Syam, saya dulu mula-mula dengar keluar air mata. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang keluar apa pula? Dah? Keluar segala dosa daripada hati-hatinya kita. Amin ya rabbal alamin. Cik Gani lepas baca sebelum doa, maka akan menangislah. Sebelum doa lagi menangis dah. Baik. Ashraf, dah baca tu, dah tak ada doa, dah nak baca. Rasa dah cukup dengan munajat. Oh, betul Ashraf. Saya biasa lalui pengalaman begini. Dah? Bila dah munajat tu, tak tahu nak doa apa dah. Dia bukan tak nak doa. Lepas dah munajat tu, dah dia yakin Tuhan tahu. Tak apalah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku serah kepada kamu segala perkara, masalah, qada dan qadar yang kau terlebih tahu daripada aku. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jelas. Saya kena jelaskan. Dalam situasi ini, kita bukan menafikan doa yang panjang. Buat.
waktu rasa perlu doa yang panjang, buat. Tapi bila mana kalian sampai satu level atau satu keadaan rasa yakin tu kuat, doa dengan cara yang hebat. Noraini Mustafa, khair, betul. Last sekali jadi malu. Itu perasaan yang saya biasa lalu. Nak minta pun malu. Nak minta pun malu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma tahniah kepada tuan-tuan. Ilmu ni biasanya saya share dalam program Nak Baki Solat. Tapi kebetulan hari ni kita bicara berkenaan munajat. Jadi saya terasa nak sembang dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan walaupun benda ni benda dalam program, tapi saya rasa layak saya beri kepada tuan-tuan yang bersungguh nak kepada ilmu, nak kepada perubahan, nak kepada tindakan untuk memastikan diri kalian lebih baik pada hari ini daripada yang semalam. Jelas? Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini Allah Ta'ala beri faham berkenaan tajuk munajat dan mohon keampunan kepada Allah Ta'ala, munajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka amalkan munajat yang begitu hebat dan amalkan munajat yang begitu berkat, supaya fokus matlamat dia apa? Aku nak belajar mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku nak rasa Allah Ta'ala tu betul-betul wujud dalam hidupnya aku, dalam life-nya aku, dalam doanya aku. Dan yang paling penting tuan-tuan, munajat itu akan membawa kepada kita Allah. Last sekali bukan tak nak berdoa, kita semakin yakin dengan ketuhanan. Jelas? Baik, jadi saya rasa madai pertemuan kita pada pagi ini adalah hashtag Santapan Rohani. Mana yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang baik itu pasti datang daripada kejahilan, kefakiran hamba yang bernama Al-Fakir Irwan Zahurin. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Maghrib nanti bagi tuan-tuan yang ada masa, join kuliah maghrib bersama dengan saya. Saya baca kitab 1157 persoalan solat. Marvelous best kitab tu tuan-tuan. Memang berbeza daripada kitab-kitab yang lain sebab dia fokus persoalan-persoalan yang jarang kita jumpa daripada kitab fiqh-fiqh yang biasa. InsyaAllah lebih kurang 7.45 malam nanti. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Khair. Terima kasih sahabat di IG. Khair, barakallahu fiikum. Salam Jumaat.